Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Ustaz hari ni Hajar Mazidah tak ada sebab ada yang mereka tengah uruskan pemberian fidyah kepada yang memerlukan. So dia minta saya bantu untuk hari ni. So untuk Ustaz mula kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Jadi hari ini ya insya-Allah ya kita akan sebut tentang perkara yang berkait dengan accusative ya, noun juga ya, kata nama ya ataupun kita panggil isim ya yang berada dalam keadaan accusative ya. Selama ni kita hanya jumpa kalau dia jadi objek kan. Kalau dia jadi objek maka dia kita panggil accusative fathah lah ya. Jadi kita berada pada muka surat yang ujung-ujung ya 193 ya. Kalau yang ada buku boleh tengok muka surat 193 ya, dan dia berada di hujung dah ya. Tapi Ustaz pilih tajuk ni sebab nak bagi gambaran bahawasanya tidak hanya objek ya, tidak hanya objek yang berbaris fathah ya. Kita ada juga ya accusative dalam bentuk ya, dalam bentuk hal ya. Hal ni macam adverb lah ya. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil macam adverb lah. Dia menceritakan tentang keadaan ya, perlakuan seseorang itu ya. Contoh kita akan tengok nanti, kita baca dulu terjemahan dia ataupun penjelasan dia. The nouns in accusative ya. Dalam bahasa Arab kita panggil al-mansubat. Ya, alif lam mim ya. Alif lam mim ya, nun sad waw ba alif ta. Mansubat. Mansub tu makna accusative lah. Keadaan dia dalam keadaan macam objek jugalah ya. Macam kita kata saya makan nasi. Tak, page berapa? 193. Oh, yang lepas tu tak sambung ya Ustaz? Bukan tak nak sambung, tapi sebab dia susah sikit ya. Jadi Ustaz nak bagi lega sikit ya. Jadi kita ambil yang hari ni rasa lebih ya, sebab tak ramai ya, sebab grup ahli jawatankuasa Persatuan Wanita Islam Prihatin tak ada hari ni. Jadi Ustaz pilih ya, Ustaz pilih yang yang lebih macam santai sikit lah ya. Tak tahulah, tapi Ustaz tengok ni agak lebih mudah ya berbanding dengan yang hari tu. Muka surat 193 ya. Jadi ya. Terima kasih Kak Abidah. There are some noun which are used in accusative case ya. Kita tahu case ada 3 kan. Dia ada nominatif. Nominatif tu kalau dia dhammah ya, kita ada accusative kalau dia fathah. Ni tanda baris akhir dia ya. Harakah dia. Harakah maknanya baris. Kalau dia nominatif ya, dia dhammah. Kalau akusatif dia fathah ya. Kalau dia genitif dia kasrah lah biasanya ya. Jadi yang ini akusatif, dia macam objek juga ya. Jadi dalam accusative case ni, in order to convey certain specific meaning ya, tujuan dia untuk menjelaskan ya atau menunjukkan meaning atau makna ataupun expression yang spesifik yang tertentu ya. Jadi secara mudahnya briefly explain under the following paragraph ya. Kita boleh tengok di sini. Yang pertama kita panggil al-hal, hal keadaan ya. Orang Melayu pun panggil hal keadaan. Macam mana hal keadaan kamu ya? Saya sihat. Ya, saya sekarang ni tak berapa sihat ya. Saya pening kepala, tu keadaan dia. Kita panggil hal dia, hal keadaan ya. It is a grammatical term ya. Dia adalah satu terminologi dalam tata bahasa yang diguna ya for a noun, untuk noun dalam keadaan accusative ya. To express the state of another noun ya, untuk menceritakan tentang keadaan sesuatu noun itu ya. Maknanya ada noun, kemudian kita nak cerita tentang noun tu, kita nak cerita tentang perbuatan dia tu ya. Dalam bahasa Inggeris kita panggil adverb lah, macam adverb ya. Kalau verb kata kerja kan, adverb
ya, dia sifat kepada kata kerja tu. Ya, contoh saya datang lambat, ya, saya tidur lewat. Jadi saya datang kan, saya tu dia punya subjek, datang dia punya verb kan. Lambat tu apa? Ya, lambat tu hal keadaan dia. Ya, ataupun kita panggil adverb. Saya datang lambat. Boleh perempuan dan tuan-tuan boleh catat dua ayat yang Ustaz bagi tu. Yang pertama ialah saya datang lambat. Saya jadi subjek, datang tu ialah verb dia, dan lambat itu ialah adverb dia ataupun hal. Ya. Kalau saya tidur lewat, sama juga. Saya subjek, ya, tidur adalah verb dia, kata kerja, dan lewat itu menunjukkan kepada keadaan, ya, keadaan masa dia tidur tu, tidur lewat. Bangun lambat, ya, tidur lewat, bangun lambat, ya, ataupun datang lambat, ya. Itu semua contoh-contoh yang mudah lah, ya. Okey, jadi kita tengok dia punya pendetilan dia. Jadi cuma dalam bahasa Arab dia ada sahib al-hal, sahibul hal dia panggil sahib al-hal, ataupun kita jamakkan, kita sambungkan sahibul hal. Ya, mungkin Kak Abidah, ya. Kalau kita tengok sahibul hal ni, sahib ni, ya, sahibul hal ni dari segi apa ni, bab tata bahasa ni kita panggil apa ni? Sahibul hal ni. Ya, bila dua noun kita gabungkan kan? Dua noun kita gabungkan. Kita panggil apa noun ni? Apa jenis noun ni Kak Abidah? Sahibul hal ni. Compound noun. Compound noun, ya. Jadi bila compound noun maknanya sahib tu dia punya first noun dia. Ya, sahib first noun dia. Second noun dia al-hal. Ya, dan apa keadaan hal tu? Dalam keadaan ni, ya, oleh kerana al-hal tu menjadi second noun, cuba tengok baris dia, baris bawah kan. Al-hali. Sahibul hali. Ya, sahibul hali. Jadi bila kita sebut sahib, ya, sahib tu domah kan, sahibu. Al-hal dia kasrah. Pasal apa dia kasrah? Kerana dia adalah second noun. Second noun mesti dibaca dengan baris bawah. Kecuali tak boleh. Ya, kecuali dia nama bukan Arab, ya, ataupun nama yang ada tak marbutah, ya, tu kita tak boleh letak kasrah lah. Tapi kalau keadaan normal, dia normal noun, maka kita boleh letak di bawah, baris bawah. Sahibul hali, ya. Jadi sahibul hal ni yang mana satu? Kita akan tengok, ya. Example ayat dia. Ya, bagi perhatian, dakhala at-talibu al-fasla dahikan. Ustaz terjemahkan, ya. Dakhala telah masuk. Ni past tense, ya. Dakhala telah masuk, 3 huruf kan. Dan 3 huruf berbaris fathah di hujung. Maknanya dia adalah, ya, verb, ya, past tense verb dakhala. At-talibu, ya, at-talibu. At-talibu di sini menjadi dua, ya, pelakunya. Ya, jadi dia bukan subjek, ya. Kalau subjek dia di awal ayat. Jadi at-talibu dia datang dalam bentuk yang macam juga subjek, ya, dia baris domah at-talibu, tetapi dia adalah pelakunya. Jadi kalau kita tanya siapa yang telah masuk, at-talibu lah masuk. Ya, apa makna at-talibu? At-talibu maknanya the student, the student. Dakhala entered, telah masuk, ya. Al-fasla classroom, ya, bilik atau bilik kelas ataupun bilik darjah, ya, kita panggil classroom. Kemudian dohikan while he was laughing, in a state of laughing. Kalau kita terjemah, ya, macam mana kita nak terjemah tu? Apa Ajar Zainab cuba terjemah, ya, bahasa Melayu, dakhala at-talibu al-fasla dohikan, cuba terjemah. Dakhala telah masuk dua orang pelajar. Telah masuk seorang pelajar ke dalam bilik darjah sambil ketawa. Kita cuma, ya, kalau kita nak terjemah sambil boleh, tapi yang lebih tepat apa? Bukan sambil, dalam keadaan ketawa, dalam keadaan. Ya, sebab kita nak terjemahkan hal ni. Tadi kita terjemahkan hal, tambah kat tepi dia dalam keadaan. Ya, ataupun hal keadaan, ya. Jadi hal tu kan keadaan. Sebab tu kita tanya apa ni, macam mana hal kawan kita, ya, macam mana keadaan dia. Ya, macam mana kita dengar dia hari tu tak sihat, ya, masuk hospital, macam mana hal dia, macam mana keadaan dia. Ya, apa hal dia, ya, macam keadaan dia tu. Ya, jadi telah masuk, ya, pelajar itu, mana pelajar itulah telah masuk. Sebab bahasa Melayu kita tak ada kata telah masuk dulu kan. Kita akan terjemahkan pelajar itu, ya.
seorang pelajar lelaki itulah kalau kita nak terjemah betul. Sebab at-talibu kan seorang dan dia mesti pelajar lelaki. Kalau pelajar perempuan tak boleh at-talibu. At-talibatu, ya. Jadi at-talibu. Seorang pelajar lelaki telah masuk ya ke dalam kelas al-fasla dahikan dalam keadaan ketawa. Jadi kalau Hajar Zainab kalau tengok dekat ayat ni, dakhala at-talibu al-fasla dahikan, ada 4 perkataan kan. Dakhala perkataan pertama, at-talibu kedua, al-fasla ketiga, dahikan yang keempat, ya. Cuba tengok ya, kata nama ya ataupun perkataan mana yang berbaris fathah. Ada berapa yang berbaris fathah? Ada berapa berbaris fathah hujung ni? Ayat yang sama. Jangan masuk dakhala lah. Okey, dakhala jangan kira ya, sebab dakhala tu dia verb 2 ya. Yang mana? Fasla dengan dohika. Dohikan. Dohikan. Ya. Dohikan ya, ataupun dohika lah. Jadi boleh kalau kita wakaf ya, dohika, kalau kita bagi wasal dohikan. Jadi al-fasla dengan dohikan, dua-duanya baris fathah ya. Nampak tak beza? Mengapa al-fasla 1 fathah, dohikan 2 fathah? Ya, apa Syirin ya? Mengapa al-fasla 1 je fathah, dohikan ya dia tanwin fathah? Apa sebab? Pasal apa tak dua-dua tanwin fathah? Pasal apa al-fasla tak ada tanwin fathah? Kenang ke Ustaz? Sebab saya kenang. Al-fasla. Kan Macam sebab mana? saya Sekali lagi. kenang. Kan sebab saya Sebab apa? kenang. Ada alif lam. Dia boleh alif lam. So dia tak boleh. Ada alif lam. Syirin. Ada alif lam. Sebab ada alif lam. Lam, tak boleh tanwin. Ini bukan second Sebab noun tau. kalau second noun tak boleh kata sebab dia second noun. Tak boleh. Fasla Sebab dohika. Oh bukan. tak boleh. Ya. Okay. Sebab dia second noun tu dia mesti dalam bentuk compound, gabungan. Macam at-talibu dengan al-fasla. Walaupun at-talibu tu noun, al-fasla pun noun. Tapi at-talibu al-fasla ni dia bukan compound. Dia bukan gabungan. Syirin nampak tak beza Dia antara... idhafah lah Ustaz. Dia tak menunjukkan pemilikan kan? Bukan. Okay, Jadi dia, kalau sahibul hal betul. Tapi at-talibu al-fasla tak boleh. Sebab kalau dengar Ustaz sebut tadi, at-talibu tu 2 pelaku dia. Jadi pelaku ya, pelaku dengan al-fasla dia bukan gabungan 2 noun, dia bukan compound, dia bukan idhafah, bukan. Ya, kerana apa dia bukan idhafah? Sebab at-talibu ya, ini adalah pelaku, al-fasla dia objek. Ya, al-fasla ni objek ni. Ya, cuba tengok al-fasla mana baris dia fathah. Ya, Ustaz tanya tadi pasal apa tak boleh letak tanwin pada al-fasla? Sebab ada alif lam kat depan. Ya. Jadi kalau dohikan, pasal apa dia boleh bagi tanwin? Jawapannya senang je lah. Sebab tak ada alif lam di depan. Ya, sebenarnya tu je ceritanya. Alif lam ataupun tak ada alif lam. Okey, terima kasih. Ustaz, jadi Ustaz nak tanya. Hal ni dengan khabar sama Ustaz? Hal dengan khabar. Dia lain sikit. Dia ada lain. Ya, khabar tu menceritakan tentang subjek. Kalau hal, dia menceritakan tentang perbuatan. Dapat tak? Ya. Kalau khabar tu predikat. Khabar tu predikat. Predikat dia menceritakan tentang subjek. Tetapi kalau hal, ya keadaan ni, dia bukan cerita tentang subjek. Mana ada subjek lah ayat ni? Cuba tengok. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok. Dakhala at-talibu al-fasla dohikan ni, ada tak subjek kat sini? Tak ada subjek. Mana ada subjek? Subjek mesti domah kan? Cuba tengok. Domah dekat sini satu je. At-talibu. At-talibu subjek tak? Tak boleh subjek. Pasal apa at-talibu tak boleh jadi subjek, Syirin? Sebab dia bukan di permulaan. Dia bukan di permulaan. Jadi dia bukan subjek. Bila dia bukan subjek, dia tak ada predikat. Ayat ni tak ada predikat. Pasal syarat untuk ada predikat, dia mesti ada subjek. Jadi kalau subjek tak ada, macam mana nak ada predikat? Impossible. Tak boleh. Jadi oleh kerana tak ada subjek, ya, maka kita kena fokus pada 2 dia, pelaku dia.
Fa'il dia kita panggil fa'il at-talibu. Ya. Jadi at-talibu ini dia punya pelaku dia. Apa yang dibuat oleh at-talibu? Masuk dakhala, ya. Ke mana dia masuk? Ke kelas, ya, al-faslah. Bagaimana dia masuk? Hal keadaan dohikan, ya. Jadi dohikan hal ni cerita tentang macam mana talib tu masuk. Dia bukan cerita tentang subjek, bukan. Boleh nampak tak? Boleh Ustaz. Shirin okey, Shirin okey. Boleh. Faham. Dia memang macam subjek tapi bukan, ya. Jadi bila kita tengok satu ayat, kita kena tengok dulu dia ada subjek ke tak. Nak tahu ada subjek senang je. Dia mesti mula dengan noun. Ayat ini mula dengan dakhala. Dakhala adalah verb. Bila dakhala tu verb, permulaan ayat dah tentu tak ada subjek. Jadi kalau tak ada subjek, apa yang menggantikan subjek? Pelaku dia, at-talibu. Bila at-talibu tu jadi dua, bukan subjek, maka jangan cari khabar, jangan cari predikat. Kita tak boleh cari predikat. Kita kena cari kita kena cari dia punya hal dia. Hal, ya. Jadi seorang pelajar lelaki itu telah masuk ke dalam kelas. Yang kita fokus bukan telah masuk dalam kelas tu. Macam mana dia masuk? Hal keadaan dia masuk macam mana? Hal keadaan dia macam mana? Dalam keadaan dohikan. Apa makna dohikan? Ketawa. Laughing. Ya, laughing. Ataupun kalau terjemah di bawah ni, in a state of laughing. Ya, in a condition of laughing. Dalam keadaan ketawa. Keadaan ketawa itulah yang kita panggil sebagai hal. Dan hal itu mesti dia fathah. Dia macam objek juga. Objek memang fathah. Al-faslah. Dohikan, ya, dohikan adalah akuzatif juga, ya, sama. Al-faslah pun akuzatif, dohikan pun akuzatif. Mengapa al-faslah dia fathah, dia akuzatif? Kerana dia objek. Mengapa dohikan dia fathah, ya, dia akuzatif? Kerana dia adalah hal. Ya, yang membezakannya ialah satu objek, satu hal. Ya, tapi dua-dua barisnya fathah. Ada soalan tak, ya, tuan-tuan dan puan-puan? Ada apa-apa nak tanya, silakan. Ya, Kak Jamalia, okey. Ya, silakan. Apa ni, subject will always start beginning of sentence kan. And all subject dia punya baris is doma. Ya, okay. So kalau misalnya kita jumpa kalimah in the middle of ayat with doma, is it always dua? It will never be subject, but is it always dua? Ada syarat. Dengan syarat before the dua ada verb. Macam ni lah, ya. Before dua atau libu dia ada dakhala. Dia ada verb dia. Maknanya, ya, kita balik pada prinsip asal. Prinsip asal sentences dalam bahasa ada dua. Satu nominal kan, yang mula dengan noun. Satu lagi yang mula dengan verb, kita panggil verbal. Jadi kalau nominal dia mesti mula dengan noun. Maknanya subjek lah tu. Tapi kalau dia mula dengan verb, macam dakhala ni, ini verbal sentence, ya, ayat yang bermula dengan kata kerja, maka jangan cari subjek lah. Ya, memang takkan jumpa. Adakah, ya, at-talibu tu dua? Ya. Syarat dua apa? Yang pertama dia domah, yang kedua dia datang selepas dakhala, dia datang selepas verb. Dia mesti macam tu. Tak peduli dia betul-betul di tengah ke ataupun di hujung ke, dia adalah dua kerana dia datang selepas verb. Itu dia punya syarat dia, ya. Dia bukan subjek. Sebab subjek mesti di awal ayat. Okey, ada lain? Silakan. Ya, sama-sama. Sorry Ustaz, kalau cuba tukar talib tu kepada perempuan atau libatu lah, tambah tak marbutah kat belakang. Talib. Atau libu atau libatu. Tak marbutah kat belakang. Tak, yang dakhala. Cuma dakhala kena tukar lah. Tak boleh lah dakhalat. Pasal dakhalat tu untuk perempuan. Dakhala untuk lelaki. Boleh, ya? Okey. Siapa lagi tu, ya? Sister siapa lagi nak tanya? Samila, ya, ada soalan? Macam nak tanya.
Betulkan yang tadi dah kholat untuk perempuan tu. Okey, okey. Cuma kalau ada lagi nak tukar, ya. Sebab itu bila kita tukar satu, yang lain pun kena tukar. Oh, yang Contoh ya. dohikatun. Dohikatan. Dia susah. Sebab tu Ustaz tak nak sebut yang perempuan, tapi Hajiah Zainab tanya, Ustaz layan je lah. Tapi kesan layanan tu menyebabkan kita jadi susah. Ya. Jadi at-talibu contoh. Tak, it's okay. Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang ayat tu ya macam ni kan. Pasal apa dia tak tunjuk yang muannas ya, yang perempuan. Sebab takut nanti pening ya. Tapi kalau dah tanya Ustaz bagi tahu je. Ini sekadar bagi tahu je ya. Kalau kita tukar at-talibu lelaki, seorang pelajar lelaki kepada at-talibatu, seorang pelajar perempuan, kita kena tukar verb dia. Dakhala menjadi dakhalat. Al-faslah sama. Sebab kelas tetap kelas. Sama ada yang masuk pelajar lelaki atau pelajar perempuan, kelas tu kekal sebagai kelas juga. Yang bertukar pelajar perempuan. Sekarang yang masuk pelajar perempuan, dakhalat. Kemudian hal pun kena tukar juga. Sekarang ni dohikan kerana pelajar lelaki. Kalau pelajar perempuan, bukan dohikan, dohikatan. Ada tak marbutah juga belakang. Kerana perempuan. Jadi ada 3 benda kena tukar. Sebab tu Ustaz selalu tegur imam-imam hafiz ya, yang jadi imam solat biasanya. Bila dia baca doa ya, biasa dia baca doa selepas solat ya, ataupun dia baca doa waktu apa kita panggil kunut nazilah ke, kunut witir ke masa tarawih ke apa, selalu dia baca ayat Quran yang Rabbi tu, Rabbi adkhilni ya, tapi dia baca Rabbana ya, dia tukar. Bukan sebagai ayat Quran, dia tukar sebagai doa ya. Bila dia tukar kat depan, dia tak tukar kat belakang. Jadi grammar dia salah. Ya. Yang pertama dia telah menukar bentuk ayat-ayat Quran, tak salah, tapi dia kena ikut grammar. Jadi contoh kan, macam tadi, ya, kalau Hajiah Zainab kata, okey, at-talibatu, okey. Bila kita kata at-talibatu, kita tak boleh kata dakhala, kita kena tukar dakhalat. Ya, al-faslah kekal. Dohikan kena tukar, dohikatan, susah. Jadi oleh kerana tak nak susah, kekalkan saja ayat tu dalam bentuk macam tu. Lebih mudah. Bila kita dah pandai, ya, baru kita tukar-tukar. Selagi kita belum gigit betul-betul, dia tak salah ya, untuk betul yang belajar, tapi takut salah lah. Okey, ada apa nak tanya? Silakan. Ya, yang lain-lain. Siapa lagi? Ya, Kak Mas ada apa, Kak Mas? Ya, Haji Mazlan ada soalan? Kak Mariatun okey? Ya. Okey Ustaz, insya-Allah. Prof Raga, ya, Prof Raga, ada apa? Saya baru masuk Ustaz, tak jumpa muka surat pun. Tak apa. Ni Ustaz share ni. Tengok Muka surat dekat berapa? ni je. 193. Oh, padan tak jumpa. Saya baru balik orang kenduri kahwin. Minta maaf lambat. Ya. Jadi Prof Rogaya ya telah masuk lambat. Prof, Ustaz buat contoh ayatnya. Prof Rogaya telah masuk lambat. Yang mana satu hal? Prof Rogaya ke telah masuk ke lambat? Yang mana hal? Lambat. Lambat tu adalah hal. Ya, lambat tu adalah hal. Prof Rogaya jadi apa? Dua. Kan? Prof Rogaya jadi subjek. Subjek. Pasal dia di awal ayat. Bila dia awal ayat jadi subjek, ya. Itulah masalah bahasa Melayu, sebab kita tak boleh pusing-pusing dia. Bahasa Arab kita boleh pusing. Prof Rogaya boleh letak depan, Prof Rogaya boleh letak belakang. Kita boleh kata telah masuk Prof Rogaya ataupun Prof Rogaya telah masuk. Kalau Prof Rogaya dulu di awal ayat, maka dia jadi subjek. Bila dia jadi subjek, yang lain tu, maknanya the rest of the sentence dia akan jadi predicate. Ya, lain pula cerita dia. Tapi kalau kita letak telah datang ataupun telah masuk, ya, permulaan ayat, kemudian baru kita kata Prof Rogaya, jadi dia jadi dua. Dia jadi pelaku. Pelaku, ya. Jadi bila dia jadi pelaku tak ada predicate. Yang ada apa dia? Yang ada adalah hal. Hal je yang ada. Hal tu Prof Raga macam adverb. Adverb tahu kan? Ya, adverb ni menjelaskan tentang apa? Verb. Dia tentang verb. Ya, Prof Rogaya masuk lambat. Prof Rogaya tidur lewat. Ya. Jadi maknanya
keadaan dia tu, keadaan masa dia masuk tidur tu lewat, ya, sampai pukul 3 pagi baru dia masuk tidur. Tu maknanya lewat tu jadi adverb ataupun hal. Ya, prorogaya masuk lambat, ya. Kerana apa? Ya, dia tersangkut dalam kesesakan lalu lintas setelah pulang daripada menziarahi ataupun menghadiri majlis perkahwinan contoh, ya. Jadi dia apa kita panggil, ya, dia keadaan dia tu. Keadaan dia itulah yang kita panggil hal. Boleh, ya? Okey. Orang lain ada soalan, silakan. Ya, siapa nak tanya? Kak Nomah ada apa, Kak Nomah? Ustaz, maknanya hal ni kita boleh gunakan kedua-dua jenis ayat lah, nominal dengan verbal. Boleh. Boleh. Ya, cuma kebiasaan dia dalam verbal sentence. Kerana dalam verbal itulah, ya, ada penceritaan tentang perbuatan tu, ya. Kebiasaannya sebab bila dia verbal sentence, fokus dia ialah pada perbuatan tu. Ya, contoh macam ni kan. Dakhala ni, kita tengok ayat ni balik, ya. Muka surat 193. Dakhala. Ayat ni ayat apa? Ayat verbal, pasal mula dengan verb. Jadi fokus dia apa? Fokus dia dakhala ke atau libu? Fokus dia dakhala lah. Pasal dakhala duduk di awal ayat. Jadi the focus is on dakhala, not on the talib. Focus is on dakhala. Bila the focus is on dakhala, maka yang kita ceritakan ialah keadaan dia masuk tu macam mana. Bukan keadaan pelajar tu. Kalau keadaan pelajar tu mungkin, ya, pelajar tu mungkin tinggi lampai, pelajar tu mungkin handsome, pelajar tu mungkin, ya, berpakaian kemas kan, ya. Tu pelajar tu. Tapi keadaan dia masuk itulah yang menjadi fokus. Mana keadaan dia masuk? Dhahikan. Ya. Fokus kepada ayat ni dakhala, bukan atau libu. Kalau fokus atau libu, kita akan letak atau libu ni dekat depan dakhala. Ya, maknanya dia kena jadi subjek baru dia fokus. Kalau dia bukan subjek, the focus is on the verb, not on the noun. Boleh tak? Kak Jamaliah okey tak? Okey, faham insya-Allah. Okey, ya. Terima kasih. Okey, ya, sama. Ya, perempuan kalau tak dapat tak apa, Ustaz ulang balik, jangan bimbang. Ya, yang penting kita dapat. Ya. Tak guna kita habis satu chapter tapi kita tak apa dapat. Perempuan boleh tanya. Ya, yang lepas-lepas pun kalau ada yang Ustaz boleh bantu, Ustaz bantu. Ya. Okey, ya. Yang lain silakan. Ada siapa lagi? Kalau ada soalan silakan. Ya, sebahagian Ustaz tak cam ni, ya. Ustaz tak kenal nama-nama ni. Ya. Maaf, sebab dalam ayat ni yang tolibu jadi dua, kan? Tapi dia masih domah. Betul. So dia seakan-akan macam subjek. Cuma dia bukan di awal ayat saja. Yalah. So jadi bermaksud kalau kita ada perkataan macam ni lepas a verb, adakah dia sentiasa domah? Kalau dia dua, dia domah. Macam al-faslah kan. Al-faslah pun selepas dakhala juga. Ya. Jadi al-faslah pun selepas dakhala. Tetapi pasal apa dia fathah? Al-faslah sebab dia bukan dua, dia adalah objek. Okey, terima kasih. Okey. Ustaz cakap macam tu sebab apa? Sebab ayat dalam bahasa Arab kita boleh terbalikkan. Atau libu, ya. Ustaz letak al-faslah ni, Ustaz bawa al-faslah depan atau libu. Dakhala al-faslah atau libu dhahikan. Ya, Kak Abidah, Ustaz letak al-faslah selepas dakhala. Jadi Kak Abidah pun tanya. Dia kata, Ustaz, tadi Ustaz kata kalau ada noun selepas dakhala, selepas verb, maka dia adalah dua. Tak mesti. Kita tengok baris dia. Ya. Macam sekarang atau libu yang domah. Walaupun atau libu ni kita belakangkan dia, al-faslah tengok kesel Ustaz ni, ya. Al-faslah kita depankan dia, depan selepas dakhala, ya. Maknanya dakhala tetap awal. Ya, sebab dia verbal sentence kan. Tetapi al-faslah Ustaz depan kan, atau libu Ustaz belakang kan. Tetap atau libu jadi dua kerana dia yang domah. Al-faslah tetap jadi subjek, tetap jadi objek kerana dia fathah. Dia bukan sahaja mesti selepas daripada verb tu. Keadaan dia, adakah dia domah, ya, ataupun case dia. Ya, condition dia nominatif ke, dia akusatif ke, dia genitif. Itu juga menentukan sama ada dia dua ataupun dia objek. Okey, ya. Okey. Faham, ya. Orang lain ada apa? Silakan.
Kak Mas, ada apa soalan Kak Mas? Ya, siapa lagi? Ustaz, makna boleh tukar-tukar ya Ustaz ya? Makna habis tu the Bukan sentence mana. tu, itulah yang macam tadi Ustaz bagi contoh kalau misalnya al-fasla tu move it in front of ibu tu, Ya. dia punya baris-baris tak berubah. But boleh ke tukar-tukar macam tu dalam ayat? Boleh. Sebab itulah Ustaz bagi Mengubah ayat. makna dia Boleh. pun tak berubah ya Ustaz. Mana tak berubah. Yang berubahnya ialah emphasis dia. Fokus dia. Fokus kepada apa? Ya. Kita nak fokus pada apa? Kita nak fokus yang pertama dakhala, maknanya kita nak fokus pada verb. Tapi lepas verb, pasal apa kita letak al-faslah dulu? Maknanya kita nak bagi tahu, ya, dia tu masuk ke dalam kelas, bukan masuk pasar, bukan masuk sekolah, ya, bukan masuk masjid, bukan. Ya, kita nak bagi tahu bahawasanya, ya, dia tu masuk ke dalam kelas. Kemudian baru orang tanya, siapa yang masuk? Baru kita kata at-talibu. Tapi kalau orang tanya, siapa yang masuk? At-talibu. Ke mana dia masuk? Al-faslah masuk. Letak dulu. Ya, bagaimana dia masuk? Dohikan. Ya, tapi dohikan oleh kerana dia hal, biasanya kita letak di belakang. Ya, kita tak kata, boleh tak kata dakhala dohikan atau libu al-faslah? Boleh. Ya, tapi macam tadilah, ya. Fokus bukan pada hal. Ya, fokus pada verb. Ya, dan siapa yang buat atau libu? Ke mana dia masuk? Al-faslah. Bagaimana keadaan dia? Dohikan. Maknanya biasanya macam tu. Ya, tuan-tuan letak verb, kemudian apa yang kita tanya? Siapa yang masuk? Ya, ke mana dia masuk? Tu stage dia. Tuan-tuan boleh letak ayat. Ya, nombor 1, ya, dia punya verb dia, perbuatan dia. Nombor 2 kita tanya, ya, yang pertama, apakah perbuatan yang dia buat? Masuk, minum, makan, tidur, ya, itu perbuatan. Yang nombor 2, siapa yang melakukannya? Nombor 3, ya, ke mana dia masuk? Kalau masuk, ke mana dia masuk? Ya, ke mana dia masuk? Kalau dia keluar, daripada mana dia keluar? Kemudian bagaimana keadaan dia masuk? Ya, atau bagaimana keadaan dia keluar? Kalau kita kata tidur tadi kan, macam tadi, ya. Apa ni? Telah tidur Prof Rogayah, ya. Telah tidur Prof Rogayah di dalam bilik tidur, ya, lewat. Ya, dia telah tidur lewat. Jadi kita tanya, ya, apa perbuatannya? Telah tidur. Siapa yang tidur? Prof Rogayah. Ya, di mana dia tidur? Dalam bilik tidur, ya, ataupun di ruang tamu, contoh, ya. Prof Rogayah telah tidur di ruang tamu, ya, lewat, ya. Sebab dia menonton apa kita panggil pertandingan bola sepak, ya, pertandingan bola sepak wanita, ya, pertandingan bola sepak wanita, ya, world apa kita panggil women soccer, ya, ataupun world football apa kita panggil, ya, women football punya game contoh. Ya, jadi dia tertidur di ruang tamu. Dia di atas sofa dia, sofa bed dia. Jadi orang katanya siapa yang tidur? Prof Rogayah. Ya, di mana dia tidur? Atas sofa bed. Ya, macam mana ketika dia tidur tu macam mana keadaan dia? Ya, lewat, ya. Ataupun apa-apa sajalah, ya. Jadi dia punya step by step tu tuan-tuan kena ingat. Yang pertama, kalau kita buat ayat, ya, nak buat ayat dalam bentuk verbal, yang pertama ialah apakah perbuatan dia? Yang kedua, siapakah yang melakukan? Yang ketiga, ya, di mana dia buat benda tu? Dia masuk tu di mana? Ya, keluar daripada mana? Nombor 4 baru dia punya hal keadaan. Okey, puan-puan, ya, kita dah ulang banyak kali. So, harap-harap puan-puan dah dapatlah, ya. Jadi, Ustaz ulang balik in English, the student. Ya, maknanya the male student, ya. Mana seorang pelajar lelaki. Bila kita kata the student, kita tak tahu lelaki perempuan. Tapi kalau bahasa Arab, at-talibu dah tahu dah, mesti lelaki. Bahasa Inggeris kena tambah lagi, ya, male student ke female student. Entered, tak ada hal. Classroom sama, ya. While he was laughing. Jadi dohikan memang he. Kalau dohikatan, ya, itu she, ya. Bahasa Arab tidak perlu letak terjemahan dia, ya, terjemahan kena letaklah. Tapi dohika itu kita tahu, ya, mesti lelaki bukan perempuan. Di sini at-talib, ya, talib tu dipanggil sahibul hal, ya, ataupun kita panggil dua lah. Ya, dua tu makna dia pelaku. Ya, tapi dia pelaku yang ada keadaan dia, kisah dia. Ya.
Dan dohikan ialah hal dia dalam bentuk akuzatif, berbaris fathah, cuma fathah dia tanwin. Al-fasla fathah, ya, tetapi fathah tidak ada tanwin. Dohikan ada fathah dan tanwin. Ya, which explain the state of the student when he entered the class. For example, he was laughing dalam keadaan. Ya, okey. Dah selesai dah ayat pertama. Ada apa-apa nak tanya silakan sebelum kita masuk ayat kedua. Apa saja soalan? Ya, Ustaz bantu. Silakan. Hari ni apa? Tan Sri tak ada hari ni ya, Praraga. Tan Sri siapa? Tan Sri Hasmah tak ada. Tak nampak nama kat sini. Ya. Praraga ada tu, senyap je. Sorry, saya mute. Saya jawab, saya mute. Sorry. Mana Tan Sri tak ada? Tak nampak nama Tan. Tak ada nampaknya. Saya dah pindah Ustaz. So tak rapat dengan tak dekat dengan dia dah sekarang. Oh, dah pindah ke mana? Ke Gombak. Oh, ke Gombak. Macam mana keadaan pindah tu? Macam mana keadaan? Maknanya yalah telah pindah tu verb. Ya, yang pindahnya praraga. Ya, ke Gombak tempat dia pindah kan. Keadaan dia pindah tu macam mana? Tergesa-gesa ke ataupun dalam keadaan selamat ke? Ya, itu hal lah tu. Ustaz saja create cerita je. Ya. Dalam keadaan selamat. Selamat ya. So dah pindah. Maknanya rumah lama dah jual ke ataupun orang lain duduk? Tak, saya bercadang untuk infakkan rumah itu kepada Cancer Network. Oh, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan infak Allah terimalah sebagai amal soleh. Doakanlah. Ya, insya-Allah. Sebab sayang nak jual. Kalau jual semua dapat beli dak Cina je. Itu semua rumah Melayu dah beli dak Cina. Ya. Kan baris saya tu jadi kedai. Semua. Oh, dah jadi kedai ya. Kan 21 tahun rumah Samidi yang menghadap ke kedai tu. Di Damansara Utama juga. Yang itu. Sebab itu saya pindah sini sebab saudara mara ramai di sini. Gombak kat mana tu? Astana Gemilang. Oi, Gemilang sungguh tu. Astana pula tu. Di mana tu? Belah mana? Gombak mana tu? Dia sebenarnya Batu Cave. Dia antara Gombak. Masuk Seri Gombak tu ke dalam atas hillside. Oh, Seri Gombak. Daripada masjid tepi. Bukan Seri Gombak. Dia masuk ke dalam tu lagi. Tak pernah sampai tu ya. Nama dia Astana Gemilang ya. Ya. Saya pun pertama kali bila sepupu saya bawa. Ya, okey. Mudah-mudahan akan terus gemilang lah ya di sana. Ya. Terima kasih. Ya, sama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ada soalan untuk ayat pertama, kita masuk ayat yang kedua. Ya, bata atiflu bakian. Bata ni adalah verb lah, kita tahulah. Apa makna bata? Bata maknanya telah tidur ataupun telah bermalam. Ya, macam sini ya, atiflu adalah the child ya. The child di sini ialah lelaki, budak lelaki. Ya, kanak-kanak lelaki. Jadi bata telah bermalam, kanak-kanak lelaki itu ataupun telah spend the night ya. Bakian crying, dalam keadaan menangis ya. Mungkin apa kita panggil ya. Mungkin kita kata dia demam, dia sakit ya. Jadi dia menangis je malam tu. Walaupun mak dia bagi susu ya. Walaupun dia kita panggil ya, dia dipeluk oleh mak dia tapi masih menangis juga. Ya, mungkin kerana dia tak sihat ya, demam. So bata ya, ini adalah past tense. Maknanya ayat ni masih verbal sentence. Macam tadi juga verbal. Verbal maknanya the focus is on the verb. The focus is on the verb ya. Dia punya fokus adalah kepada kata kerja, bukan kepada pelaku dia, atiflu bukan. Ya. Jadi oleh kerana fokusnya bukan pada atiflu, fokusnya pada bata, pada kata kerja, pada past tense ya. Maka yang kita ceritakan sekarang ni ialah
bagaimana ya dia menghabiskan masa malam tu. Macam mana dia bermalam? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan bakian, menangis. Jadi kalau Samila ya, kalau kita kata dia perempuan, apa yang kita nak tukar kat sini? Cuba tukar bata menjadi Sekejap nak fikir. Batat. bacalah semua. Batat al-iflatun. Atif latu. Atif latu. Alif lam depan. Batu. Batat betul. Atif Atif lu. lu. Tapi tu Atif lu kalau lelaki. Kalau perempuan, mesti ada tambah je letak marbuta. Tambah tak marbuta. Tif jadi tiflatun ya Ustaz. Tiflatun. Pasal apa tun? Pasal apa tun? Ada alif lam depan. Tu. Tiflatu. Bakiatan. Okey, ya. Batat ya telah bermalam atif latu ya. Sebab ni tadi bertitik tolak daripada soalan Hajar Zainab kita ya. Jadi kalau kita tukar. Jadi jangan tukar dululah, kekal saja pada lelaki ya. Bata telah bermalam atif lu kanak-kanak lelaki itu. Pasal apa Ustaz letak itu? Sebab dia ada alif lam. Maknanya the. Ya, sebab tu kita panggil the child. Ya, the child. Ya, kita tak kata child aja. Ya, sebab dia ada alif lam depan. Jadi telah bermalam ya kanak-kanak lelaki itu, maknanya spesifik ada alif lam. Bakian dalam keadaan menangis. Ya. Jadi bakian itulah hal dia. Hal dalam bentuk akuzatif. Ya, bila kita kata dia akuzatif, macam mana keadaan dia? Harakah dia mesti fathah di akhir. Pasal apa bakian fathah tanwin? Pasal dia tak ada alif lam. Ya, dan hal biasanya tidak ada alif lam. Hal tidak ada alif lam. Ya, kalau objek boleh ada alif lam, boleh tak ada. Tapi kalau hal biasanya tidak ada alif lam. Ya, Kak Abidah, ya, bakian tu tidak ada alif lam. Tadi perkataan dohikan dalam keadaan ketawa pun tidak ada alif lam. Ya, jadi bila tak ada alif lam di depan, ya, tak ada alif lam di depan do tu, do alif tu, ya. Ni kan tak ada alif lam, maka dia kena tanwin lah di belakang. Ya, bakian pun sama juga. Dia tak ada alif lam di depan. Beza dengan atif lu ada alif lam. Ya, bila ada alif lam di depan, ya, kita tak bolehlah letak domah ke kita tak boleh letak tanwin. Tapi kalau bakian kena letak tanwin. Ya, tanwin fathah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada alif lam dan dia akuzatif. Dia adalah hal. Hal mesti keadaan ya tanwin. Tanwin fathah. Ya, biasanya fathah tanwin lah. Ya, dia bukan fathah saja kerana dia tidak ada alif lam di depan. Okey, ayat kedua. Ada soalan? Silakan. Ustaz, ayat ni tak ada objek lah Ustaz ya? Ayat ni tak ada objek. Sebab tidur tidak memerlukan objek. Kan dia tidur dalam bilik atau kat atas kerusi ke atau buayan ke? Betul. Tapi dia bukan objek tu. Ya. Macam Prof Raga telah tidur. Di. Bila ada di itu preposition. Lepas preposition bukan verb. Lepas preposition bukan objek. Lepas preposition bukan objek. Lepas min, ila, an, ala bukan. Dalam Arabik, ya, preposition dia tak boleh ada apa kita panggil objek, dia tidak boleh didahului oleh preposition. Tak boleh. Kalau ada preposition maknanya dia bukan objek. Objek tak boleh ada preposition. Cuba tengok ni. Ya, cuba tengok apa ni ayat dakhala talibu. Dakhala telah masuk atau libu, pelajar lelaki itu al-fasla. Mana ada preposition depan dia? Dia terus saja. Telah masuk pelajar itu, kalau terjemah bahasa Melayu, telah masuk pelajar lelaki itu ke dalam bilik kan, ke dalam kelas. Bahasa Melayu kata ke dalam, ya. Bahasa Arab tak perlu ke dalam, terus saja. Dakhala at-talibu, ya. Kalau ke dalam kita kata ila al-fasli. Bahasa Arab tak ada ila al-fasli. Bahasa Arab al-faslah. Jadi bila al-faslah baru kita nampak dia tu objek kerana fathah. Kalau ada ila depan, al-faslah tak boleh baca al-faslah, kena baca al-fasli. Kalau dia al-fasli, ya, macam mana dia nak jadi objek? Tak boleh sebab objek mesti fathah.
Betul tak Kak Mariatun? Objek kan mesti fathah. Ya, betul-betul Ustaz. Jadi kalau kita letak ila kat depan, macam mana nak letak fathah? Kalau dia tak fathah, boleh tak dia jadi objek? Tak boleh. Sebab objek mesti fathah. Puan-puan dapat tak? Ya, puan kena salin benda macam tu. Ya, definisi objek dalam bahasa Arab, dia mesti barisnya fathah. Baris akhir dia. Sama ada fathah dengan alif lam di depan ataupun tanwin fathah kalau tak ada alif lam di depan. Ya, dia objek. Kalau objek itu didahului oleh 9 preposition tadi, min, ila, an, ala, fi, ka, bili, ma'a tu, maka dia tak bolehlah jadi objek. Macam mana nak jadi objek? Pasal bila datang ila, ya, depan dia, dia punya baris dari bawah, ila al-fasli, minal fasli, ya, alal fasli. Bila al-fasli, bari bawah boleh tak objek? Tak boleh. Objek mesti baris fathah. Tuan-tuan dapat tak yang Ustaz cakap ni? Boleh tak? Boleh. Boleh Ustaz, boleh insya-Allah. Okey. Okey, kalau boleh okeylah ya. Yang tak jawab ni Ustaz bimbang ni ya. Yang jawab tu okeylah. Yang tak jawab ni kita tak tahu dia okey ke tak okey ya. Jadi Allah, apa ni? Faham okay, objek sama filum bih kan Ustaz? Ya betul. Okey. Jadi objek tu mesti fathah. Al-fasla tengok ya. Al-fasla. Jadi dekat ayat kedua bata atiflu bakian ya. Dia tak ada objek, memang tak ada objek. Kita kata bakian objek, mana ada objek? Bakian tu hal. Ya, tapi dia fathah, memang dia fathah, tapi bukan dia objek. Ya, sebab dia bukan tempat tidur, ya. Kat sini tak ada cerita tempat tidur. Kat sini hanya cerita dia bermalam saja. Ya, siapa yang bermalam? Budak kecil lelaki, kanak-kanak lelaki itu. Bagaimana keadaan dia bermalam tu dalam keadaan menangis? Ada tak cerita tentang di mana dia bermalam? Tak ada. Ya, jangan kita tambah-tambah ya. Sebab orang Melayu dia suka tambah-tambah. Ya, jadi kita jangan tambah-tambah. Kita pakai apa yang diberitahu sudah. Ya. Jadi kalau kita nak tambah di bilik tidur boleh? Boleh. Ya, tapi dah kena tambahlah perkataan lain pula. Ya. Di sini tak payah. Sebab perkataan ya kata kerja bata tidak memerlukan tempat. Tidak seperti mana dakhala. Kalau dakhala mesti orang tanya, dia telah masuk. Orang katanya masuk ke mana? Tapi kalau dia telah bermalam ya, tak perlu tanya ya. Walaupun boleh tanya, tapi tak perlu tanya pun tak apa. Ayat tu sudah lengkap. Ya, kita boleh katalah bata atiflu bakian ya fil apa kita panggil? Fil masjid. Ya, budak kanak-kanak lelaki itu telah bermalam dalam keadaan menangis di masjid contoh ya. Bulan Ramadan mak dia iktikaf kat masjid 10 malam terakhir. Baby ni pun ikut sekali mak dia. Ya, jadi oleh kerana tak selesa lah ya. Sebab kalau di masjid kadang bising ya, ada budak-budak bising dan sebagainya. Ya, ada orang mengaji, ada orang apa semua sebagainya. Jadi budak ni tak boleh nak tidur, dia menangis je. Ya, di mana? Di masjid. Boleh lah. Tapi kalau tak letak di masjid, ayat tu masih lengkap. Tapi kalau dakhala, kita kena letak tempat ya, sebab ayat tu tak lengkap. Ya, kita kata dakhala atau libu, balik pada ayat pertama. Dakhala atau libu ya, dohikan. Ya, pelajar lelaki itu telah masuk dalam keadaan ketawa. Orang katanya masuk ke mana? Ya. Tapi kalau bermalam ya, tak mesti diceritakan bermalam di mana sebab ayat tu sudah lengkap. Kalau dakhala tak boleh. Ya, dakhala tak boleh. Ya, kharaja pun tak boleh. Dia telah keluar, orang katanya keluar dari mana? Kena letak objek. Tetapi kalau bermalam tak perlu. Ya, contoh kita kata dia telah berjalan, ya, dia telah berjalan-jalan. Ya, okeylah dia telah berjalan-jalan. Perlu tak kita letak di mana? Di taman ke di mana? Tak mesti. Ya, sebab berjalan-jalan pun ya tidak memerlukan tempat. Cuma kalau kita nak tambah boleh, Tapi kalau tak tambah, ayat sudah lengkap. Ya, tu cerita dia. Okey ya, jadi atiflu kita panggil sahibul hal. Maknanya hal tu dilakukan oleh atiflu. Ya, itu sahib al-hal. Tetapi ya, yang kita fokus ialah dia punya verb dia. Apakah verb dia? Bata. Apa makna bata? Spend the night. Ya, menghabiskan malam ataupun bermalam. Boleh ya? Okey. Ada apa-apa untuk ayat yang kedua sebelum kita masuk ayat ketiga?
Ayat ketiga ada dakhalat. Contoh ya. Baru kita masuk. Ya. Tiflu tu apa fungsi dia? Tiflu tu pelaku lah. Pelaku lah. Ya, kan kita dah janji tadi. Kalau dia doma, sama ada dia apa? Apa ni, Hajar Zainab? Kalau dia doma, Tiflu tu, dia boleh jadi apa? Ya. Kalau dia datang selepas, kan kita dah janji tadi, soalan Kak Abidah tadi kan? Kak Abidah ke Kak Jamaliah tadi? Ya. Jadi bila dah ada verb, ya, bila dah ada verb, kemudian lepas verb tu ada noun, dan noun tu domah, dia jadi apa? Dia mesti, ya, dia mesti dua punya. Boleh tak Tiflu tu, Hajar Zainab, boleh tak Tiflu tu jadi subjek? Boleh tak? Dalam ayat ni, bata Tiflu ni, boleh tak Tiflu tu kita kata, kita kata dia bukan dua ni, dia subjek. Boleh tak kita kata dia subjek? Boleh ke tak boleh? Jangan boleh lama-lama. Tak boleh, Ustaz. Sebab apa tak boleh? Sebab dia tak datang awal. At beginning of sentence. Dia bukan at the beginning of sentence, dia bukan datang di awal. Kalau datang awal aja subjek. Kalau dia datang selepas verb, dia dua. Itu je beza dia. Jadi kalau ditanya apakah fungsi Tiflu? Tiflu dua, pelaku. Tak ada lain dah. Tak boleh nak takwil. Kita tak boleh nak interpret lagi dah. Memang that is the only answer. Ya, boleh ya? Okey, selesai. Ada apa-apa lagi sebelum masuk ayat ketiga? Ya, sama. Ya. Maknanya kita kena tahu makna dia lah. Kalau tak tahu makna, saya mesti ingat bahagian ni objek. So, kalau saya tak tahu makna. Yalah, memanglah. Sebab tu kena pakai kamus lah. Kena pakai kamus. Ya. Dengan pakai kamus tu baru kita boleh agak. Ya. Sebab dia punya apa? Dia punya keadaan tu menyebabkan, ya, Kak Jamaliah kata, ya, dianggap macam bahagian tu objek. Betul lah, ya, kalau tak tahu mana mungkin kita boleh kata dia objek lah. Ya, tapi dia bukan objek. Ya, sebab bata biasanya tidak memerlukan objek. Ya, dia tak perlukan objek. Dia hanya perlukan apa ni, apa, hal keadaan. Ya, macam itulah. Sebab verb ni ada dua. Satu verb yang perlu objek, macam saya makan nasi, saya minum kopi. Ya, tapi kalau saya tidur tak perlu objek. Saya berjalan-jalan tak perlu objek. Ya, kalau saya tendang perlu objek, tendang bola. Saya pukul anjing. Ya, saya cubit pipi. Jadi semua perempuan kena faham, ada verb yang perlukan objek, ada verb yang tak perlu objek. Yang tu yang kena faham yang pertama. Bila kita belajar dulu kan, transitif, intransitif tu, English tu macam tu lah. Ya, jadi maknanya ada objek dan ada yang tak ada objek. Saya mengambil peperiksaan. Ada objek tak? Tak ada. Saya mengambil peperiksaan. Tak ada. Apa tak adanya? Peperiksaan tu lah objeknya. Ya. Saya mengambil, ya. Saya mengambil Ahmad sebagai anak angkat. Ya. Jadi ada tak apa ni objek? Saya mengambil Ahmad. Ahmad tu lah. Ya. Ahmad tu jadi objek, ya. Saya makan nasi tu objek. Saya minum kopi objek. Saya pukul apa kita panggil? Saya pukul anjing tu objek. Ya, saya tendang bola tu objek. Ya, tapi kalau saya berjalan-jalan di tepi pantai. Ya, saya dengar baik-baik, ya. Perempuan kena salin ayat-ayat ni supaya perempuan boleh faham. Sebab bila faham bahasa Melayu, dia fahamlah bahasa yang lain tu. Ya, saya berjalan-jalan di tepi pantai. Ada objek ke tak? Apa Kak Jamaliah? Kak Jamaliah ada objek? Saya berjalan-jalan di tepi pantai. Ada kot, tepi pantai tu bukan objek ke? Bukan. Ada di depan. Bila ada di depan. Tempat. Ya, sebab bila di tu dia preposition. Bila lepas preposition di baris bawah. Kalau bahasa Arab lah kan. Ya, saya berjalan-jalan di tepi pantai. Jadi mana ada objek? Tak ada objek. Ya. Jadi saya makan nasi di tepi pantai. Ada objek? Saya makan nasi di tepi pantai. Ada. Nasi. Mana objek dia? Nasi. Sebab dia bukan cerita berjalan-jalan dah, dia cerita makan. Ya, jadi tepi pantai tu bukan objek.
Tepi pantai bukan objek. Perempuan kena pandai membezakan lah. Ya, yang itu Ustaz tak boleh lah buat contoh semua ayat kan. Tapi 5-6 ayat yang Ustaz bagi tu patutnya tuan-tuan dah dapat dah. Saya makan nasi, ya, tulis sama tu. Saya makan nasi, nasi objek. Saya minum kopi, kopi objek. Saya pukul anjing, ya. Saya tendang bola, bola objek, ya. Saya cubit pipi, pipi objek. Ya. Saya tepuk bantal, bantal objek, ya. Saya apa lagi kita kata, ya. Saya melihat rembulan, rembulan objek, ya. Jadi macam itulah, ya. Tapi kalau saya apa tadi, ya, saya tidur, tak perlu objek, ya. Minta maaf, ya, kalau Ustaz kata saya meniduri, meniduri tu objek, ada objek. Sebab orang tanya meniduri siapa, mesti tanya. Tapi kalau saya tidur, ya, tidur lah, tak ada objek, ya. Apa objeknya saya tidur, tak ada, ya. Bantal tu objek, mana ada bantal, saya tidur bantal, tak ada, ya. Okey, apa praraga, kalau Ustaz kata saya malam tadi saya tidur mati, mati tu jadi apa? Hal. Hal keadaan. Bukan dia mati tak, tapi tidurnya mati, tidur mati dalam keadaan. In English kita panggil apa tu? Saya tidur mati. Mati tu jadi apa? Adjective. English. Apa adjektif pula? Apa adjektif? Adverb. Ya, adverb perempuan. Perempuan dah dapat sebenarnya. Sebenarnya perempuan dapat dah. Ya, cuma kita tak biasa mengatakan ini adverb, ini adjektif, ini objek. Kita jarang buat analisis. Sebenarnya kita tahu benda tu. Ya, jadi apa yang Ustaz buat sekarang ni adalah untuk menyedarkan, ya, menyedarkan tuan-tuan dan perempuan bahawasanya itulah fungsi dia. Dia sebagai dua, dia sebagai subjek, ya, dia sebagai verb, dia sebagai objek, ya, dia sebagai hal keadaan ataupun adverb. Ustaz hanya menganalisis saja. Ayat-ayat tu semua kita tahu. Takkan tak boleh buat ayat tu, ya. Malam tadi, ya, saya tidur mati. Ya. Malam tadi saya tidur lena, ya. Lena tu apa tu? Lena tu lah hal. Lena tu lah verb. Saya tidur mati, saya tidur lena, ya. Malam tadi saya tidur berdengkur. Berdengkur tu apa? Adverb juga. Sama tuan-tuan. Allahu Akbar. 3 Ustaz bagi dah. Saya tidur mati. Ustaz tak kata tuan-tuan, Ustaz kata diri sendiri. Saya tidur nyenyak. Saya tidur lena. Saya tidur berdengkur. Ya. So, semua tu adalah, ya, cerita tentang apa tu? Itu cerita tentang apa tu, tuan-tuan? Ya, tak? Yalah. Hal tu sedang tidur tentang tidur. Dia menceritakan tentang kata kerja tu, menceritakan tentang work. Ya, walaupun dia berkait tak dengan saya. Ya, dia berkait dengan saya. Tapi yang kita fokuskan bukan saya tu. Yang kita fokuskan ialah perbuatannya. Perbuatannya. Boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey tak? Ya, Ustaz bagi banyak contoh dah tu, ya. Contoh tidur mati tadi, ya. Ya. Okey, ya. Okey, kita ayat tu, ya. Sister Samila kita tanya. Ustaz tolong ulang sekali lagi. Ustaz tolong ulang, ya. Sekali lagi, ya. Itu pun dah boleh buat contoh dah tu. Ya. Jadi tolong ulang. Ulang tu apa tuan-tuan, ya? Ulang tu ialah objek. Ya, Ustaz tolong ulang. Tolong tu kata kerja. Ya, ulang tu apa? Ulang tu jadi objek. Ya, tolong apa? Tolong ulang. Tolong apa? Tolong baiki, ya. Kemudian, ya, sekali lagi. Sekali lagi tu adalah adverb juga. Ustaz tolong ulang sekali lagi. Sekali lagi tu verb juga. Ya, apa ni? Adverb juga, ya, ataupun hal. Okey, contoh dia, ya, tidur mati. Saya, ya, Ustaz ulang. Saya tu jadi apa? Jadi subjek sebab dia di awal ayat. Ya, saya okey, Ustaz letak. Malam tadi saya tidur mati. Malam tadi saya tidur lena. Berapa banyak Ustaz bagi? Tidur mati, tidur lena, tidur nyenyak, tidur berdengkur. Semua 4 ni adalah adverb ataupun hal, ya, kepada perbuatan tidur itu. Itulah cerita dia. Boleh tak? Ya, cerita Samila boleh? Okey, ya, Samila okey. Ustaz, kalau jadi saya tidur mati malam tadi,
saya Maknanya jadi apa? objek lah pula. Tak. Apa saya jadi objek? Tak ada objek kat situ. Kalau Saya kata subjek. saya tidur mati malam tadi. Saya Malam jadi tadi subjek. tu dia akhir. Tak apa, tak ada masalah. Malam tadi itu menunjukkan kepada masa. Malam tadi itu masa. Saya tu subjek sebab di awal ayat, Prof. Ya. Ya, saya kata, didn't I say subjek? Awal ayat. Ya, awal ayat subjek. Saya tu subjek. Yalah, kalau kita taruh malam tadi saya tidur mati, saya tu dua, no objek kan? Dua mesti datang selepas kalau verb. kita ubah ayat tu kepada tahu. saya tidur dan saya tu jadi objek lah. Tak jadi objek. Tak jadi, tak jadi subjek. Sorry. What I want to say, what comes out different. Jadi subjek. Dia memang subjek. Walaupun kita letak malam tadi, ya, sebab malam tadi itu bukan verb. Malam tadi itu bukan verb. Walaupun subjek. Okey, dengar ya, Ustaz. Okey. Mula-mula Ustaz kata saya tidur mati malam tadi kan. Saya tidur mati malam tadi. Saya tu jadi subjek lah sebab awal ayat kan. Okey. Sekarang ni kita ambil malam tadi itu letak depan. Malam tadi saya tidur mati. Saya tu jadi apa? Masih jadi objek. Pasal apa saya tu tak boleh jadi mengapa saya tu tak boleh jadi dua? Pasal dia tetap subjek. Pasal dua dia mesti datang selepas apa Kak Abidah? Dua dia mesti datang selepas verb. Selepas verb. Jadi yang berubahnya ialah kalau verb letak depan atau verb letak belakang. Tapi kalau yang kita ubah hanya pada waktu malam, bersama dengan kawan, benda-benda lain yang aksesori. Kalau kita letak aksesori tak kira, dia tidak mempengaruhi. Tak kira. Okey. Yang kita kira adalah antara verb dengan noun-nya saja. Verb dengan subjek ataupun verb dengan kalau verb dengan subjek tak boleh lah. Verb dengan dua lah, ya. Kalau subjek dia mesti di awal ayat. Itu je lah beza dia. Jadi tuan-tuan, ya. Okey, tengok balik ya. Sebab kalau tuan-tuan tak salin, sebab Ustaz yakin bukan semua kita boleh bayangkan. Ada orang dia kena tulis satu-satu baru dia nampak ya. Sebab manusia ni kemahiran dia membayangkan tu bukan semua orang boleh. Ya, macam kita kata. Ya, okey, Ustaz kata. Apa ni Shirin ingat tak ya? Ingat tak masa Shirin ikut Ustaz pergi umrah ya, sebelum pandemik dulu, kita ada jumpa seorang syekh. Ustaz kenalkan syekh tu ya pada Shirin dengan grup ya. Ustaz kata syekh ni lah ya, syekh ni dia apa, dia kawan Ustaz masa Ustaz belajar dekat Mesir dulu ya. Ingat tak ya apa ni Shirin ya, syekh tu dia pakai macam orang Arab ya, dia pakai jubah warna putih ya, kemudian kening dia tebal ya. Shirin mungkin tak boleh bayang. Dia kata Ustaz, ingatlah Ustaz bagi tahu saya kita jumpa dengan ni ya. Masa tu kita pergi dekat museum Sirah Nabawiyah. Kita ziarah ya, dekat apa, kita panggil dekat Madinah, dekat Masjid Quba, dia ada satu museum, kita masuk dan kebetulan masa nak masuk tu bertembung dengan seorang syekh ni. Ya, Ustaz pun peluk dia pun peluk Ustaz, dia kata long time no see, lama tak jumpa ya. Kemudian Ustaz pun bagi tahu pada semua jamaah, Ustaz kata tuan-tuan, ini kawan Ustaz dulu masa belajar di Mesir ya. Dia dah jadi apa kita panggil ya, dia dah jadi hakim mahkamah dekat Mesir, dekat Kairo ya. Jadi kalau Ustaz tanya Shirin kata ingatlah, tapi nak gambarkan wajah dia tu tak ingatlah Ustaz. Itu masing-masing punya kebolehan ya. Kemudian Ustaz tanya pula pada Datin Lin, contoh Datin Lin ya. Ustaz kata Datin Lin ingat, dia kata ingat Ustaz, ingat ya, yang apa ni, yang kening tebal tu kan Ustaz. Ya sebab lain orang, lain kemampuan dia. Buat ayat sama juga. Kalau perempuan tak salin, ya, perempuan kena salin. Kena buat ayat tu balik. Saya tidur mati malam tadi. Ya, saya tidur lena malam tadi. Buat tulis ayat tu. Sekarang kita letak malam tadi pergi depan. Malam tadi saya tidur lena. Ada perubahan pada makna? Tak ada. Ya. Yang apa? Yang tidur tetap apa ni verb, lena tetap adverb ataupun hal, ya.
saya jadi apa? Saya tetap jadi subjek. Walaupun depan subjek tu ada malam tadi. Sebab malam tadi hanya cerita tentang masa. Dan masa tidak mempengaruhi ya perubahan pada subjek ke dia jadi objek, tak ada. Dia tak ada perubahan. Dia hanya aksesori saja. Aksesori tu maknanya kalau dia ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Contoh ya, kita kata ayat tadi. Saya tidur mati. Cukup tak ayat tu? Cukup? Lengkap? Saya tidur mati malam tadi. Boleh? Ya, malam tadi saya tidur, tak ada masalah. Tapi itu hanya aksesori saja. Yang dia punya Yang dia punya prinsip-prinsip dia ialah saya tidur mati. Saya tidur lena. Itu saja. Okey, soalan. Ya, Proraga. Apa nak tanya? Dah habis. Dah faham, Ustaz? Dah faham ya? Okey, orang lain silakan. Orang lain. Ya. Ustaz, yang maknanya yang subjek tu lah sohib tu ya? Subjek tu sahib tu lah. Bukan kalau dia di awal ayat lah. Tapi kalau di sini dia bukan subjek. Dia dua. Atiflu ni dua. Atiflu ni yang kita panggil atiflu ni sahibul hal. Atiflu ni bukan subjek. Pasal kalau subjek dia sebelum bata. Sekarang dia datang selepas bata. Bila sesuatu noun dhammah datang selepas verb, dia jadi apa? Dia jadi dua. Dia bukan subjek. Jadi kalau Kak Jamaliah kata atiflu tu subjek, tak betul lah. Ya, atiflu tu memang sahibul hal. Dia bukan subjek, dia adalah dua. Tuan-tuan kena beza antara subjek dengan dua. Subjek di awal ayat, dua dia datang selepas verb. Itu so, benda yang paling ya. Maknanya sahib tu boleh jadi dua, boleh jadi subjek. Secara umumnya ya, betul. Betul. Ya. Cuma kebiasaan dia adalah dua. Kerana biasanya dia datang selepas verb. Sebab ada subjek tak ada verb. Macam sini, ya, dia ada verb tak? Ada. Sebab untuk adverb yang dia menjadi fokus apa? Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cerita tentang adverb, cerita tentang hal, yang menjadi fokus apa? Verb. Yang menjadi fokusnya verb. Verb, the verb tu, ya. Kita tak cerita tentang siapa yang buat, kita cerita apa yang dibuat. Ya, dia masuk, dia makan, dia minum, ya, dia berjoget, dia menyanyi, dia melalak, dia tidur, ya. Kita cerita tentang verb dia. Bila kita cerita tentang verb, yang penting ialah dia punya adverb dia punya hal. Ya. Siapa yang buat pun penting, ya. Tetapi yang lebih penting adalah dia punya verb. Sebab tu verb tu diutamakan. Verb tu duduk di awal ayat. Bata atiflu. Pasal apa tak kata atiflu? Sebab the focus is on verb, bukannya atiflu. Kalau kita nak fokus pada atiflu, mesti kita letak atiflu awal ayat. Atiflu bata bagian. Boleh tak? Boleh. Macam tadi kan, ya. Atau libu dakhala. Boleh tak dakhala letak belakang? Boleh. Ya, barulah atau libu jadi subjek. Kalau di awal ayat, subjek dia. Kalau dia datang selepas verb, dua dia. Itu je beza dia, tuan-tuan. Ya. Ustaz ulang benda-benda agaknya hari ni 10 kali ke 11 kali Ustaz dah ulang benda yang sama. Ya. Sebenarnya, ya, tuan-tuan kena tulis benda tu. Ya, kena bagi tahu dia. Kena tulis kat bawah tu. Atolibu dua. Pasal apa dia dua, Kak Jamaliah? Pasal apa atolibu dua? Pasal dia? Sebab datang lepas verb. Sebab dia datang selepas verb. Ya. Jadi macam mana nak jadikan atolibu sebagai subjek? Dengan cara Kak Jamaliah, dengan cara mengedepankan dia. Kita bawa dia ke depan. Ya. Okey, selesailah, itulah cerita dia, tuan-tuan, ya. Ustaz, jadi apa untuk makna syahib tu? Saya Sohib tu? Sohib pemilik. Pemilik. Oh. Pemilik kepada hal tu, ya. Sohib ni, ya, adalah pemilik kepada hal. Maknanya orang yang melakukannya lah. Sohibul hal tu maknanya the person who did that. The person who did the action. Yeah, the person who took the action. Yeah, the person who apa kita panggil, ya. Yang melakukan benda tu lah. Ya. Apa kita kata yang melakukan benda tu, ya. Who did the action lah. Person who did the action. Ya. Okey, ya. Itulah ceritanya. Sohibul hal. Jadi makna fokusnya masih pada verb. Bukan pada
dia punya sahibul hal dia. Tapi sahibul hal tu penting lah. Ya, mestilah penting kan? Ya, sebab kalau tak ada orang yang buat, macam mana perbuatan tu nak berlaku? Ya. Dah tak ada orang buat kan? Kita kata apa kita panggil ya? Kita kata perlanggaran telah berlaku. Ya. Pelanggaran ya. Yang pertama ya, orang tanya tak macam mana pelanggaran tu? Pelanggaran tu memang teruklah, 3 kereta berlanggar. Ya, apa berlaku? Meninggal apa semua. Lepas tu orang tanya, siapa yang meninggal? Ya, macam kita kan, bila kita tengok jam teruk kan, ni orang nak pergi ke utara, nak pergi apa hari ni ya, jalan apa ni, jalan sesak sebab cuti sekolah kan. Bila kita kata apa sesak sangat ni? Ya, apa sesak sangat ni? Cuba dengar balik ya, apa Samila? Apa sesak sangat ni? Ya, sesak tu apa ni, apa kita panggil ya? Hal. Apa sesak sangat? Tu hal tu. Ya, maknanya mengapa apa kita panggil ya? Mengapa apa kita panggil ya? Mengapa lalu lintas? Mengapa jalan ni sesak sangat kan? Macam susah juga nak terjemah tu. Tapi mana sesak tu menunjuk pada keadaan dia. Ya, sesak tu keadaan ataupun kita kata sangat. Ya, sangat tu pun termasuk adverb lah. Ya. Sangat sesak. Ya, macam tadilah tidur lena kan. Ya. Jadi bila apa? Kita mesti nak tahu apa yang berlaku. Pasal apa sesak ni? Ya, rupanya ada aksiden. Ya, ada aksiden. Oh, patutlah ada aksiden sebab tu sesak. Ya, tapi kita nak tanya juga ya, aksiden antara kereta dengan kereta ke, lori dengan kereta ke, motosikal dengan baru kita tanya ya. Maksudnya kita tanya tak sahibul hal, mesti kita tanya juga. Tapi yang lebih penting ialah macam mana keadaan dia. Ya. Okey ya, kita ambil satu contoh di bawah ya. Apa ni, dakhalat al-bintu. Ni senang. Tadi ayat pertama dakhala yang ustaz highlight ni. Dakhala at-talibu. Sebab apa at-talibu? Sebab at-talibu ni kanak-kanak lelaki. Jadi dia punya verb dia dakhala lah. Ya, dakhala. Tapi kalau ayat ketiga ni al-bintu. Al-bintu kanak-kanak perempuan. Ya, kanak-kanak perempuan ya. Jadi kanak-kanak perempuan kita tak bolehlah kata dakhala lagi. Kita kena kata dakhalat. Sebenarnya huruf ta tu sukun. Tuan-tuan betul kan? Huruf ta tu sukun, bukan kasrah. Salah tu. Ya, sukun. Dakhalat ya, sukun. Bila dakhalat sukun, ya, dia sukun, maka ya, bila kita sambung dengan al-bintu, bagi perhatian ya, Kak Abidah ya, apa ni Kak Mas, bagi perhatian. Jadi dakhalat sambung dengan al-bintu, bila kita baca wasal, bunyi dia macam ada kasrah. Dakhalatil bintu. Dapat tak? Dakhalatil bintu. Tapi asal-asal huruf ta tu mana baris dia? Sukun. Tanda mati, sukun. Ya, sebab tu kita kata dakhalatil bintu. Pasal apa ada kasrah? Sebab bila kita sambung seolah-olah macam ada kasrah. Tetapi dari segi asalnya sukun. Ya, itu tajwid tu. Ya. Boleh faham tak tuan-tuan? Ya. Ya. Boleh kan? Ya. Tolong ulang Ustaz. Okay. Yang mana? Dakhalat ni sukun. Dakhalat sukun. Dakhalat sajalah. Asalnya dakhalat sukun, al-bintu ya, al-bintu ada alif lam. Kalau kita baca word by word, dakhalat al-bintu. Tapi kalau kita sambung dakhalat dengan al-bintu, maka dakhalatil bintu. Dakhalatil bintu. Faham. Boleh. Okey ya. Okey ya, ada apa-apa ya? Haji Ahmad Fakri ada apa? Ada apa-apa komen setakat ni? Haji Fakri baru nampak nama tu ya. Ada ke Haji Fakri tu ya? Diam je ya, mungkin dia mute ke unmute tak pasti. Okey, dakhalat ya. Dakhalat menunjukkan yang buat dia perempuan. Siapakah yang buat? Al-bintu. Al-bintu jadi apa? Sahibul hal. Ya, pemilik perbuatan tersebut, al-bintu. Al-fasla. Macam tadilah, al-fasla jadi apa? Ya, dia fathah. Ya, dia adalah apa tuan-tuan? Al-fasla. Objek. Dia objek. Objek. Dia objek. Macam mana kita tahu dia objek? Kerana baris akhirnya ialah fathah.
al-fasla. Ya. Kalau letak ila depan, ya, apa ni perempuan, dakhalatil bintu ila al-fasli. Al-fasli dia jadi apa tak? Dia jadi objek tak? Tak boleh. Tak. Kerana objek dia mesti fathah. Kalau kita letak ila depan, mana boleh? Sebab tu dalam bahasa Arab tak perlu letak ila. Terus saja al-fasla. Baru kita nampak dia tu objek. Okey, saki, ya. Sakitatan. Sakitatan, ya. Asalnya sakit lah. Jadi sakitatan. Sebab apa sakitatan? Ada tak marbutah. Pasal yang buat ni perempuan. Budak perempuan. Mana kalau lelaki, dakhala al-talibu al-fasla sakinan. Ya, macam ni juga. Ya. Dohikan. Dohikan sebab budak lelaki. Kalau dia lelaki, sakinan. Ya, sakitan. Sorry, sakitan. Tapi pasal apa? Sakitatan. Ada tak marbutah di belakang. Pasal dia perempuan. Yang tu perempuan dapat tu. Lelaki perempuan dapat kan? Okey. Ya. Okey lah. Ya. Kalau dah dapat, okey. Azan ya. Tonton azan ya. Kita jawab azan kejap. Allahu Akbar. Kalau ada soalan boleh tanya. Ya, tuan-tuan boleh chat aja ya. Boleh tulis kat chat kalau ada soalan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada soalan ya, boleh letak di chat ataupun ni. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati sayyidina wa syarafa wa darajatal ahliyata rabbiyah wa bahsumuk. Innaka la tukhliful mi'ad. Okey, ada soalan silakan. Ada kat chat ada. Ya. Tak jumpa perkataan tiflu di kamus jadid. Ya ke? To, fa, lam. Tiflu. Tak jumpa? Ya. Okey, kita tengok kamus jadid. Kak Maria tuan kata tak jumpa. Kita tengok. Betul tak? Masa ambil kamus. Okey, siapa dah buka kamus jadid? Memang tak ada.
Ada tak? Cuba tengok muka surat berapa. Yang jumpa dekat 139 Tofa. 139 is Tofa, tapi maknanya berkeliling. Itu Tofa. Ni Tofa Lam. Ada Tofa Ada Lam. Ustaz. page Dekat muka 141. surat 141. 141. Ada ya. Kanak-kanak Tofa Lam. Belah kanan. Tofa Lam ya. Sebelah kanan ya. Okey. Tiflun. Muka surat 141. Tiflun. Jamak dia atfal. Ya. Kanak-kanak kecil. Kak Mariatun cari To Alif. Yang dia ni Tofa. Tofa Lam. Ya. Boleh ya. Kak Mariatun punya apa? Wifi tak bagus ya. Tiflun ya. Okey, dah jumpa dah. Muka 141. Okey, ada lain silakan. Ya. Ya, tak apa, tak ada masalah. Okey ya. Okey, kita habiskan ayat ni. Dakhalat al-bintu al-fasla sakitatan. Okey, yang Tak dengar Kak Mariatun. Kak Mariatun punya line tak bagus. Ya. Dakhalat. Ya. Yalah, kat sepangkat lagu lain Ustaz. Ya, tak apa. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dakhalat telah masuk ya. Al-bintu kanak-kanak perempuan, the girl. Al-fasla classroom, sakitatan silently ya. Dia masuk senyap-senyap, dia masuk ya in a state of quietness. Here sakitatan is mansub. Mansub kan? Mansub tu maknanya apa? Mansub ni balik tadi lah, mansub. Dia akusatif. Mansub tu mana akusatif ya. Mana barisnya fathah, tanwin fathah. Ya. Dia adalah hal expressing the state of sahibul hal. Dia menceritakan tentang budak perempuan yang masuk tu. The focus is still on the masuk tu. Ya. Jadi given action al-bintu is the sahibul hal. Samalah tuan-tuan. Ya, kita tak payah sambung ayat lain ya. Ayat ni pun sudah memberikan gambaran kepada kita. Kalau kita tukar dia punya sahibul hal, kalau kita tukar dia punya dua ya. Instead of atiflu lelaki, budak kanak-kanak lelaki. Kalau kita kata atolibu ya, pelajar, seorang pelajar lelaki. Tapi kalau al-bintu ya, seorang budak perempuan, the girl. Bila the girl, dia punya verb kena feminin, dakhalat. Ya, tadi kita ajar kan dakhalat. Tapi kalau sambung dakhalatil bintu. Tu Quran macam tulah tuan-tuan. Tuan-tuan baca Quran tiap-tiap hari kan. Kena fahamlah konsep ya, huruf ta dengan alif lam tu. Macam mana kalau bersambung? Ya, al-fasla adalah dia punya objek dia ya. Macam mana kita tahu dia objek? Ada fathah di akhir. Sakitatan ialah hal keadaan dia masuk tadi. Macam mana dia masuk? Silently, in a state of quietness. Selesailah tuan-tuan. Itulah cerita kita pada hari ni. Ya. Okey ya. Kak Mariatun ada apa lagi? Kak Jamaliah ya. Samila ada apa? Ya. Orang lain Prof Raga ada apa? Tak ada ya. Terima kasih. Ya, sama. Haji Fakri, tak dengar suara hari ni Haji Fakri. Ada Ustaz. Saya meneliti sebab dah ponteng kelas lama sangat, jadi nak cuba digest Ustaz punya sharing ni. Okey. So tengok balik video lah. Video ada ya, Haji Nazri ada share. Tengok balik lah ya. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama ya. So yang lain kalau ada apa-apa ya, kalau tak ada apa kita call it a day lah ya. 4:30 ramai yang nak berjalan dan sebagainya sebab cuti sekolah ya. Jadi kalau tak ada apa, ucap terima kasih kepada Persatuan Wanita Islam Prihatin. Terima kasih kepada Kak Jamaliah dan Kak Abidah yang bantu pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.